Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tajuk kita pada pagi ini adalah zakatul an'am. Zakatul an'am iaitu zakat binatang ternakan. Al-an'amu jam'u na'am. Tutlaqul an'amu 'ala al-ibili wal baqri wal ghanami wal jamusi. Al-an'am itu adalah jamak pada na'am, dan digunakan al-an'am ke atas unta, lembu, kambing dan juga kerbau. Ni, baik. Ini tengok gambar comel dan gambar anak kambing ni kan. Okey. Baik, jadi pada hari ini Ustaz gunakan buku teks saja, buku teks. Ini semua orang ada kan buku teks ni dalam bentuk PDF ni. Jadi gunakan, boleh tengok yang itu saja. Okey, jadi tak perlu untuk kalau ini tak buat PowerPoint lah, terus guna buku teks ni. Baik. Okey, ad-dalilu ala masyru'iyyati zakatil an'am. Apakah dalil kepada pensyariatan zakat binatang ternakan ni? Minas sunnah an Salimin an abihi. Minta seorang baca. Cuba baca. Selagi kamu boleh baca, bacalah, ada baris ni kan. Tolong baca seorang, nampak tak? Siapa yang boleh? Saya. Siapa? Syakira. Okey, baca Syakira. Baca, ada baris tu, baca. An Salimin an abihi qala kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitab as-sadaqati fakana fihi bi khamsin min ibili syatun wa fi 'ashrin syatani wa fi 15 salasatu syiyahin wa fi 20 arba'u syiyahin wa fi 25 natu makhasin ila 35 rawahu Tirmizi. Baik, syukran. Syukran dan syakira. Ustaz tak tegur tadi biar kamu baca. Jadi ada yang tersalah baris ni, tak apa ya. Salah yalah, macam tadarus lah pula kan. An Salim, Salim daripada Salim, daripada bapanya. Apa yang Salim ni dapat daripada bapanya? Dia kata Nabi SAW telah menulis satu tulisan arahan yang berkait dengan sedekah. Jadi ingat, bila sebut sedekah ni bukan sedekah biasa tu, tapi berbentuk zakat. Dan apa yang termaktub dalam tulisan tersebut, Nabi kata fi khamsin minal ibili syatun. Pada 5 ekor unta kena keluarkan zakat, syatun, seekor kambing. Dan pada 10, kalau 10 ekor unta, syatani. Syatun, syatani. Belajar bahasa Arab sekali kan. 2 ekor kambing. Wa fi khamsa asyrata thalathu syahin. Dan pada 15 ekor unta kena 3 ekor kambing. Jadi teruslah syatun, syatani, syahun. Belajarlah bahasa Arab kan. Dan kenapa sini wafi khamsa? Kenapa bukan khamsi? Ingat mana-mana angka yang belasan daripada 13 hingga 19 dia tidak menerima baris bawah. Dia specialnya. Nanti tengoklah dalam nahu, arba'ah ke khamsa ke sita ke, semuanya dia tidak menerima baris bawah situ. Wa fi 20 arba'u syiyahin. Kalau 20 ekor 4 ekor kambing. Maknanya zakatnya kena keluarkan 4 ekor kambing. Wa fi 25 ibnatu makhadin ila 35. 20 kena keluarkan bintu makhad. Nanti kita lihat apa dia bintu makhad. Sampailah 35 ekor. Habis kalau 40 ekor macam mana? Nanti kita tengok pendetailannya ada dalam perbincangan selepas ini, insya-Allah. Jadi kalau 4 ekor, kalau 4 ekor tak kenalah zakat. Dia bermula, bilangan itu bermula dengan 5 ekor. 5
ke atas baru kena keluarkan zakat. Okey. Baik, syurutu wujubi zakatil an'am. Apakah syarat wajib zakat ternakan? Yang pertama, an-nisab. Mesti ada nisab. Itu bilangan yang mencukupi. Kalau yang tadi dalam hadis tu, Nabi ceritakan tentang zakat unta. Zakat unta bermula dengan berapa ekor? Bermula dengan 5. 5 ekor. 5 ekor. Al-haulu. Thaniyan, al-haulu. Apa maksud al-haul? Haulanil haul. Maksudnya cukup. Apa dia haul? Haul tu apa? Kalau nisab ni cukup dia punya sukatan dia, bilangan dia, timbangan dia. Kalau al-haul ni cukup apa? Keadaan. Okey, itu hal. Yang ni haul ni adalah cukup tempoh dia, cukup masa. Jadi untuk zakat ni dia sangat penting, nisab haul ni. Okey, jadi kena biasakan. Cukup nisab ni mana cukup dia punya bilangan dia, sukatan dia, timbangan dia. Okey, contohnya kita kata kalau emas dan perak, berapa nisab dia? Nisab dia 80 emas 85 gram. Jadi itu timbangan dia. Okey, kalau untuk unta, berapa nisab dia? Berapa bilangan dia? Bilangannya adalah bermula dengan 5 ekor unta. Jadi sama ada dia berbentuk timbangan 85 gram untuk emas ataupun bilangan 5 ekor unta untuk zakat ternakan ataupun berbentuk sukatan. Ingat lagi macam zakat tanaman. Untuk padi kan, untuk gandum, berapa sukatannya. Jadi itu dimaksud dengan nisab. Adapun haul ni adalah tempoh masa. Dah cukup haul dia, iaitu setahun ikut kalender hijrah. Salisan al-milkut tam, milik sempurna. Kalau dia jadi penggembala kambing, kambing yang dia jaga tu ada 200 ekor, wajib tak keluarkan zakat? 200 ekor. Wajib tak? Wajib. Orang lain boleh jawab. Hashim boleh jawab. Tak ramai ni boleh. Kalau apa ni, dia bela kambing. Kambing tu 200 ekor. Unta dululah, unta. Unta. Dia ada unta 10 ekor. Dia jaga unta 10 ekor. Wajib tak keluarkan zakat? Wajib. Wajib. Kenapa wajib? Dia dah lebih 5 ekor unta. Sebab dia ada lebih 5. Okey, lebih 5 kan? Maknanya cukup nisab. Dia pun dah jaga. Ingat dia jaga unta tu selama 2 tahun dah. Dan jumlahnya adalah apa tadi? 10 ekor kan? Tapi kamu kena ingat, dia jaga aja. Dia jaga sahaja. Dia tukang jaga unta. Ambil upah jaga unta. Jadi unta tu unta siapa? Orang lain. Untuk orang lain. Bila untuk orang lain bermakna itu bukan al-milkut tam. Bukan milik sempurna dia, milik orang lain. Bila milik orang lain, biar 1000 pun dia tak kena keluar zakat. Yang kena keluar zakat adalah siapa? Milik dia. Pemilik, tuan punya unta tadi. Okey, jelas Rabi'an al-an'amu ghairu amilah. Al-an'amu ghairu amilah. Iaitu binatang itu bukannya yang digunakan untuk bekerja. Boleh dapat bekerja tu? Apa maksud? Dapat. Apa contoh binatang yang dia buat bekerja? Kerbau. Kerbau yang digunakan untuk membajak ke. Kata unta lah. Kalau kerbau lah. Lembu pun ada juga kerbau dengan lembu kan. Yang dibawa untuk bekerja. Kan, untuk membajak ke apa ke. Jadi kalau dia katakan dia ada 6 ekor, dia ada 6 ekor unta,
Tapi daripada 6 tu 3 digunakan untuk bekerja, untuk membajak ke unta ataupun untuk pusing kincir air ke, kan? Unta tu pusing keliling telaga tu naikkan air ke, ataupun untuk sebagai pengangkutan ke. Okey, jadi dia bukannya tak termasuk yang wajib dikeluarkan zakat. Ni memang ternak untuk makanlah, untuk jual ke, maka tu kena. Okey. Baik, khamisan as-sawmu fil an'am, iaitu binatang yang ternakan. Yang diternaklah, bukannya binatang yang apa contoh binatang yang yang tak diternak, yang dibiarkan, yang terbiar saja, yang liar, okey, maka itu tak termasuk daripada diwajibkan zakat. Jadi maknanya yang ini betul yang dipelihara, yang betul-betul untuk ternakan untuk kita makan, yang kita punya, yang cukup bilangannya, cukup tempohnya, maka itu adalah wajib dikeluarkan zakat ternakan. Ya. Wajib tak keluar zakat lembu ni? Wajib. Wajib ke? Kenapa wajib? Sebab dia bela. Sebab dia bela. Lepas tu lagi sebab apa? Lebih 5 ekor. Lebih 5 ekor ni, 1, 2, 3, 4, 5 je ni. 5, 6. Okey lah, lebih 5 ekor. Ada lagi. Okey lah. Okey, cukup tu wajib lah. Okey, jadi nisabul an'am, nisab dia berapakah bilangan binatang tu baru wajib keluar zakat. Okey, al-ibil, al-baqal, al-ghanam, unta, lembu dan kerbau, kambing, termasuklah bidi-bidi semua sekali. Al-ibil. Kamu kena hafal kelas ni. Min khamsatin ila tis'ah. Okey, 5 hingga 9, syatun wahidah. Kemudian 10 hingga 14, 10 ila 14, syatani. Thalathu syahin, arba'u syahin. Sampai kepada 25, khamsah wa ishin ila thalatha wa thalathin, bintu makhad. Ma makna bintu makhad? Bintu makhad an-naqah ma dakhalat fi 'amiha tsaniyah. Bintu makhad iaitu unta yang masuk tahun yang kedua. Umurnya umur yang 2 tahun ke atas. Umur yang 2 tahun ke atas. Macam mana bulan kambing tadi? Syatun. Syatun. Syatun wahidul ghanam. Kalau seekor kambing, ala antakuna juz'atu dha'nin ay laha sanatun au thaniyatu ma'izin ay laha sanatani. Jadi syatun ni kambing biri sebenarnya. Okey. Bila sebut syatun di sini, iaitu kambing yang umurnya setahun. Okey. Ataupun boleh juga thaniyatu ma'iz. Ma'iz ni kambing. Kambing iaitu kambing yang umurnya 2 tahun. Mana 2 tahun dan ke atas lah. Okey, jadi kena ingat tahun tu. Mana kalau disebut syatun wahidah, kalau syatun sanatun. Okey. Kalau ma'iz sanatani, umurnya yang 2 tahun. Kalau bintu makhad, unta yang masuk tahun yang kedua, mana lebih setahun. Kamu kena hafalkan ni. Kalau unta 36 hingga 45, Sittah wa salatun ila khamsah wa arba'in, bintu labun. Sittah wa arba'in ila sittin, hiqqah. Wahid wa sittin ila khamsah wa sab'in, jaza'ah. Sittah wa sab'in ila tis'in, binta labun. Bukan bintu labun, binta labun. Dua bintu labun. Wahid wa tis'in ila mi'atin wa ishrin, hiqqatani. 2.
ma zada ala dhalika fi kulli arba'ina bintu labun wa fi kulli khamsina hiqqah. Kita satu bait. Baik, tadi dah ada syatun. Okey. Arba'u syah, bintu makhos sudah, bintu labun. Ma makna bintu labun? Bintu labun an-naqah ma dakhalat fi 'amiha ats-tsalitsah. Bintu labun unta yang masuk umurnya yang ketiga, mana 3 tahun. Hiqqah pula unta yang masuk tahun yang keempat, maknanya umurnya 4 tahun. Okey, tabi'. Tabi' ni tak jumpa lagi, tapi ada nanti, ya. Sebab pada lembu lah. Baik, angka sini adalah disebut 120. 120. Baik, macam mana kalau lebih daripada itu? Lebih daripada itu. Okey. Maknanya kalau dia ada 120, dia kena keluarkan hiqqatani, iaitu 2 ekor hiqqah. 2 ekor hiqqah ni bermaksud apa dia hiqqah? Unta yang umurnya 4 tahun ke atas. Unta yang umurnya 4 tahun ke atas. Maknanya dia kena keluarkan hiqqatani 2 ekor unta yang berumur 4 tahun ke atas. Okey, ya? Nanti kejap, saya break sekejap. Sikit. Sekejap, ya. Okey, baik. 120. Ma zada ala zalika, apa yang lebih daripada 120? Fi kulli arba'ina bintu labun. Maksudnya setiap 40 kena keluarkan bintu labun. Ini bintu labun sini. Apa dia bintu labun? Yang masuk umur yang tahun yang ketiga. Maknanya kalau 120, kalau dia ada 160, okey? 160. Okey, 160, 120 tu dia kena keluarkan hiqqatani. Yang ke-40 tu dia kena keluarkan bintu labun. Maknanya kalau orang ada 160 ekor unta, kena keluarkan hiqqatani, iaitu 2 ekor unta yang berumur 4 tahun ke atas, masuk 4 tahun, dan ditambah dengan bintu labun, seekor bintu labun. Bintu labun iaitu unta yang umurnya 3 tahun ke atas. Okey. Wa fi kulli khamsina hiqqah, dan setiap 50 tambahan 50 keluarkan hiqqah. Apa dia hiqqah? Yang umur 4 tahun. Jadi contohnya 120 tambah 50, 170. 170, maka kena tambah lagi dengan hiqqah. Maknanya kena keluarkan 3 hiqqah lah. Boleh faham ni dia? Cara pengiraan dia tu. Ni kaya betul ni kalau sampai 100 ekor ni. Orang Melayu tak adalah, orang Arab sana lah. Sebab kita tak bela tak bela unta. Tapi yang orang kita bela yang ini. Lembu dan juga kambing. Al-baqar, lembu. Kalau min thalathatin ila tis'atin wa thalathin, 30 ekor. Maknanya sekarang tengok, nilai lembu lebih rendah daripada unta. Maksudnya kalau unta dia bermula dengan 5 ekor, tapi untuk lembu bermula dengan 30. Maknanya kalau orang tu bela, banyak lembu dia, berapa ekor? 25 ekor. 25 ekor ni nampak banyak, tapi sebenarnya banyak-banyak pun dia tidak wajib keluarkan zakat. Beza kan? Jauh beza macam tu. Bermula 5 ekor dengan bermula 30 ekor. Jadi kalau orang tu ada bela 30 ekor sampai 39 ekor, apakah yang dia kena keluarkan zakat dia? Tabi'un atau tabi'atun. Apa dia tabi'? Tengok sini tabi'. Al-baqar ma lahu minal umri sanatun. Kena keluarkan sama ada lembu, jantan atau betina yang umurnya setahun. Setahun ni kira anak apa ni? Macam inilah, anak lah, lembu lah kan. Okey. Kemudian min arba'in ila tis'atin wa khamsin musinnah.
Ini disebutnya musinnah. Apa dia musinnah pula? Al-baqaratu ma lahu sanatani, iaitu lembu yang usianya 2 tahun. Lembu betina lah yang usianya 2 tahun. Jadi kena ingat apa dia tabi'un, kalau tabi' usianya 1 tahun. Musinnah usianya 2 tahun. Okey. Min sittin ila tis'atin wa sittin, 60 hingga 69 tabi'ani. Kena keluarkan dua ekor tabi'. Apa dia tabi'? Unta lembu yang usianya 1 tahun. Tabi' setahun, musinnah 2 tahun. Begitulah seterusnya tabi' musinnah. Kalau 70 hingga 79 kena keluarkan seekor tabi' dan juga musinnah. Seterusnya musinnatani. Salatu atbi'ah. Musinnatun wa tabi'ani. Musinnatani wa tabi'un. Okey. Jadi kamu pegang yang sini sehingga 119, paling tinggi angka dekat sini adalah keluarkan 2 ekor musinnah dan juga seekor tabi'. Baik. Macam mana kalau dia ada lebih daripada itu? Ma zada ala zalika fi kulli 30 tabi'un wa fi kulli 40 musinnah. Yang lebih daripada itu, setiap 30 kena keluarkan seekor tabi'. Iaitu lembu yang usianya setahun, dan pada setiap 40 kena keluarkan seekor musinnah, iaitu lembu betina yang usianya 2 tahun. Jadi kamu kena ingat pada lembu dia bermula dengan 30 ekor sehinggalah 119, iaitu tabi' dan juga musinnah. Kena hafal yang itu. Dan lebih daripada 119, untuk 30 ekor tambahan keluarkan tabi', 40 ekor tambahan kena keluarkan musinnah. Mana sini 30, sini dan juga 40. Tapi untuk unta 40 dan juga 50. Setiap 40, setiap 50. Okey, jadi kamu gunalah kaedah kamu macam mana kamu nak menghafal. Contohnya kalau ditanya, kalau tanya terus, kalau orang itu dia ada memelihara 75 ekor lembu, berapa zakat yang dia kena keluarkan? Dia ada ladang lembu, bila lembu dia 75 ekor. Berapa ekor? Berapa zakat yang dia kena keluarkan? Tabi' wa musnah. Tabi' wa musinnah. Musinnah. Itu senang sebab dia direct kat sini kan. Okey. Kalau 100, naik 100 kan? Kalau 150, korang berhati. Aisyah radhi, kalau ada 150 ekor lembu. 150 ekor lembu. Berapakah zakat yang dia kena keluarkan? 150. Aisyah radhi. Berapa? Ada tak Aisyah radhi ni? Kalau tak ada Aisyah Hashim. Berapa Aisyah Hashim? 150 ekor lembu. Berapa zakat dia? Tak tahu lah Ustaz. Tak tahu. Tengok sini. Izzah berapa Izzah? Izzah. Izzah. Hello Izzah. Kalau orang tu ada 150 ekor lembu, berapa zakat dia kena keluarkan? Okey, pun tak pasti. Macam ni Kamu tengok sini. Ini kita di bawah di bawah lajur lembu ni. Okey, lembu sini. Tengok Kalau 119, 119, maka musinnatani wa tabi'un. Soalan tadi adalah berapa zakatnya kalau 150. Okey, 150. Baik. Kita keluarkan dulu 119. 119 dia kena keluarkan musinnatani wa tabi'un. Maknanya kalau 150, bermakna dia ada tambahan 30 kan? Tambah 30 jadi 149.
Okey, Ustaz kata 150. Kalau 150, ma zada ala zalika fi kulli 30 tabi'un. Maka untuk tambahan 30 ekor lembu, kena keluarkan seekor tabi'. Okey. Maknanya sekarang ni dia dah kena keluarkan musinnatani wa tabi'un. Kena tambah lagi dengan seekor tabi'. Maknanya musinnatani wa tabi'ani. Maknanya dia kena keluarkan 2 ekor musinnah dan juga 2 ekor tabi'. Sebab apa? Tambah lagi seekor tabi' sebab dia 30 ekor berikutnya. 30 ekor berikutnya. Boleh faham tak maksud berikutnya tu? Maknanya Ha. 31, 32. Bukan. 119 tambah 30. Berapa? 149. 149 kan? Jadi Ustaz kata 150. Yang seekor lagi tu tak kira lah. Itu sebab dia tak cukup kelompok dia tu. Dia mesti kelompok dia 30, 40. 30, 40. Nampak? Maknanya sekarang ni kamu pegang dulu 119. Kalau 119 ini. Musinnatani wa tabi'un. 2 ekor musinnah dan juga seekor tabi'. Kalau dia ada rezeki lagi, dia dapat 150. 150 tu kekal setahun ya. Bukannya on off tak, dia kekal setahun, dia tak jual dan sebagainya, maka dia kena keluarkan untuk tambahan lagi 30 tu, dia kena keluarkan seekor tabi' lagi. Maknanya kena tambahan lagi 30. Maknanya 119 tambah lagi 30, 149. Okey. Baik. Katakan dia dapat lagi. Bukan sekat 30, tapi dia untuk tahun itu lembu dia jadi 160. Kalau 160, maka dia ada penambahan kelompok 40 ni. Maknanya 119 tambah berapa jadi 160? Tambah lagi 41, betul tak? Maknanya dia ada 160 ekor. Kalau dia ada 160 ekor lembu, maka kamu pegang sini dulu. 160 tolak 119. Mana 119 yang pertama kena keluarkan musinnatani wa tabi'un. Okey. Oleh kerana dia ada 160 tu dia ambil kelompok 30 ke kelompok 40? Kelompok yang 40. Dia ada penambahan 40. 119 tambah 40 berapa? 159. 159. Okey. Jadi siapa yang ada 159 ekor lembu, siapa yang ada 159 ekor lembu, maka dia kena keluarkan musinnatani, bukan musinnatani, kena keluarkan 3 musinnah. 3 musinnah. Kenapa? Musinnatani yang sini, yang untuk 119 tadi, dan juga sebab dia ada penambahan 40 lagi, tambah lagi seekor musinnah. Maka musinnatani tambah dengan musinnah, maka musinnat. 3 musinnah dan seekor tabi'. Tabi', bukan tabi'. Boleh jelas contoh tu? Contoh ni sama macam ni. Mazada ala zalik. Ini setiap pertambahan. Dan pertambahan itu kalau untuk unta pertambahannya adalah setiap 40 dan juga setiap 50. Tapi kalau untuk lembu setiap 30 dan juga setiap 40. Jelas Okey. Apa? Okey, boleh jelas Aisyah Hashim, jelas tak Aisyah Hashim? Boleh Slow. Izzah macam mana? Boleh Izzah? Boleh? Ustaz. Ya, Saya tengok ada soalan ya. Okey, apa dia? Izzah, macam mana? Tak ada. Saya tak ada soalan. Tak ada soalan tadi. Sudah Okey. Boleh faham maksud setiap pertambahan tu? Boleh. Kamu kena lakarkan sikit lah, kena buat sedikit calculation.
Maknanya kita belajar fiqah ni, belajar agama ni, matematik pun penting. Jangan kata matematik tak penting aku nak sembahyang je. Tak. Kita sembahyang pun ada simple matematik kat situ kan. 2 rakaat, 4 rakaat. Jadi ni kalau zakat lagilah. Okey. Baik, kita pindah pula pada kambing. Kambing. Al-ibil, al-baqar, al-ghanam. Ni kambing memang. Comel kambing ni. Okey. Kambing dia bermula dengan 40 ekor. Siapa bela 40 ekor kambing, dia wajib keluarkan zakat. Tapi ingat sekali lagi saya nak sebut, wajib keluar zakat bila cukup nisab dan juga cukup haul. Antara syarat je lah. Nanti kita tengok nanti. Maksudnya apa? Maksudnya tak lupa. Maksudnya kalau dalam tempoh setahun tu, kambing dia daripada 40 ekor, lepas tu ada orang nak akikah, dia jual. Tinggal 30 ekor. Maka tak kena repeat balik dia punya, kena restart dia punya haul tu. Tak cukup, dah nak cukup 40 ekor je, ada orang beli. Alhamdulillah, dia jual lah. Kan? Sebab memang dia bela kambing tu untuk jual. Maka turun daripada 40 jadi 30. Tak kena zakat. Walaupun baru minggu lepas cukup 40. Katakan dia minggu lepas cukup 40 ekor. Mana Ramadan ni kita alhamdulillah rezeki murah Ramadan ni. Cukup kambing dia, dah beranak semua tu cukup 40 ekor. Okey, dia kena tunggu sampai Ramadan tahun depan. Kalau 40 ekor tu cukup 40 ekor ataupun bertambah beranak 40, 45, 46, baru wajib keluar zakat. Tapi kalau Ramadan ni kambing dia 40 ekor, tengok-tengok Zulhijjah, Zulhijjah ada apa ya Zulhijjah? Bulan Zulhijjah ada apa yang berkait dengan kambing ni? Korban. Ya, ada raya korban. Orang beli kambing dia 10 ekor. Jadi daripada 40 ekor jadi 30. Maka nisab tu dah berkurang. Jadi haul dia pun kena restart balik bila cukup 40. Asalnya daripadanya haul dia dah mula dah Ramadan ni. Kan? Sebab cukup 40 ekor. Betul tapi Ramadan, Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah turun. 4 bulan turun daripada 40 jadi 30. Maka tak wajib. Sebab apa? Sebab 40 tu mesti cukup haulnya. Mesti cukup setahun. Dah jelas yang tu? Jadi kena faham tu. Bukannya tengok, wah ini dah 50 ekor, kena keluar zakat. Tak. Kena tengok dulu 50 ekor, 40 ekor tu. 40 ekor daripada 50 tu kan, yang cukup nisab tu, dah cukup setahun belum? Kalau tak cukup, tak wajib bayar zakat. Right. 40 hingga 120. Tengok. Nilai kambing lagi lebih rendah berbanding dengan unta dengan lembu. Dia starting dia 40 dan dia punya bulat sini sampai 120. Arba'in ila 20, 120. 120. Berapa dia kena? Syatun wahidah. Kena keluarkan seekor kambing. Kena keluarkan seekor lah. Tak banyak pun 120, 40 hingga 120 tu. 121 hingga 200. Terus 200 je. Syatani, 2 ekor kambing. 201 hingga 300, 301 hingga 400, 4. Ni senang. Senang nak ingat lah ni. Okey? Kalau lebih? Kalau lebih macam mana ya? Kalau lebih. Tak ada pula sebut kat sini kalau lebih macam mana. Maksudnya berapa tu? Maksudnya 450. Kan? 450. Ikut logiknya macam mana? Kalau lebih, dia ada 450. Tambah 5 kambing. 5 kambing lah. Masa ni 40 sini kan? Kalau 600, ni 400, ni 200, 600. 6 ekor. Begitu. Okay? Wallahualam. Saya tak sebut kat sini kan? Orang kita ada ni. Bela kambing sampai puluh-puluh ni memang ada. Tapi kena ingat macam saya sebut tadi, kena cukup setahun.
Taib, hikmatu masyru'iyati zakatil amwal. Amwal lah tak ada nilai habis. Okey, taib. Yang mana yang tadi tu adalah